Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas talian Zoom ini. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini diberikan rahmat oleh Allah. Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Allah memberikan keberkatan kepada kita. Semoga kita semua dapat mengambil teladan, petunjuk daripada kisah yang terkandung dalam surah Yusuf. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi sebenarnya berada pada ayat-ayat yang terletak pada babak yang ketiga. Babak yang ketiga, kalau kita rujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, babak yang ketiga ini adalah babak yang berkaitan dengan bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam dimasukkan oleh Allah ke dalam penjara, dan babak ketiga ini penghujungnya nanti adalah menceritakan bagaimana Nabi Allah Yusuf dia keluar penjara. Maknanya babak ketiga ini, adegan pertama sehingga adegan keempat, dia bermula daripada bagaimana Nabi Allah Yusuf masuk penjara, dia buat apa di dalam penjara, apa yang berlaku dalam penjara, dan bagaimana dia dikeluarkan daripada penjara. Ini adalah babak yang ketiga. Babak yang ketiga terbahagi kepada 4 adegan, yang mana alhamdulillah dengan rahmat Allah, kita telah selesai adegan yang pertama dan juga pada adegan yang kedua. Adegan kedua ni dia ada beberapa ayat lagi yang belum habis, tapi kita telah pun memasuki adegan yang kedua. Jadi tuan-tuan kena biasakan istilah babak dengan istilah adegan. Okey, setiap babak ada adegan. Jadi adegan yang kedua yang mewakili ayat 43 dan ayat nombor 45, yang mana kita semua telah pun adegan yang adegan yang kedua kita dah masuk ke adegan yang kedua. Okey, adegan kedua, maafkan saya, adegan kedua kita belum masuk lagi sebenarnya, baru masuk adegan pertama. Tapi adegan pertama tu dah ayat dah hujung-hujung dah. Okey, jadi kita akan cuba habiskan adegan 2, maknanya semua babak ketiga lah insya-Allah pada pagi ini, lebih kurang 1.5 jam. Moga-moga Allah Taala lapangkan dada kita, Allah mudahkan urusan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, adegan yang pertama ini telah kita sebutkan macam mana pembesar Mesir yang digelar dengan Al-Aziz telah membuat keputusan untuk mempenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi untuk menutup cerita-cerita yang telah viral, untuk menutup gosip-gosip, cerita-cerita yang telah menyemarkan nama baik beliau dengan ahli keluarga beliau, isteri beliau, maka beliau telah mengambil jalan untuk mempenjarakan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam pada ayat nombor 35. Kemudian apabila Nabi Allah Yusuf masuk ke dalam penjara, Allah Ta'ala telah mentakdirkan, Allah Ta'ala telah menyusun bahawa dalam penjara itu Nabi Allah Yusuf dia bertemu dengan rakan-rakan dalam penjara. Dalam banyak banduan-banduan dalam penjara tu ada 2 orang lelaki, yang kedua-dua lelaki ini mereka telah mengadu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam tentang peristiwa mimpi yang telah berlaku ketika mereka tidur. Jadi ada 2 lelaki pada ayat 36. Seorang lelaki dia
menyebutkan bahawa dia telah bermimpi dia memerah anggur yang nak digunakan sebagai arak. Seorang lagi dia bermimpi dia membawa roti, dia menjunjung roti atas kepalanya, kemudian burung datang memakan roti di atas kepalanya. Mereka meminta Nabi Allah Yusuf untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Kemudian kita telah belajar pada minggu lepas, Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada ayat nombor 37, beliau bersetuju untuk mentaksirkan mimpi kedua-dua rakannya tersebut, tetapi Nabi Allah Yusuf dia meminta kepada mereka, Nabi Allah Yusuf sebelum dia mentaksirkan mimpi tersebut, dia mengambil peluang untuk menyampaikan dakwah berkenaan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada zaman di Mesir itu, masa itu mereka masih lagi melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, orang-orang ketika berada di Mesir itu, mereka telah menganggap ada Tuhan lain selain daripada Allah. Maka Nabi Allah Yusuf dia mengambil peluang itu untuk dia menyampaikan dakwah. Maka pada ayat 37 kita akan jumpa yang Nabi Allah Yusuf dia mengambil peluang menyampaikan dakwah yang dia katakan kepada kedua-dua rakannya itu bahawa apa yang dia nak tafsirkan mimpi ini, maksudnya Nabi Allah Yusuf dia telah tanamkan kepada kedua-dua lelaki tersebut bahawa mimpi yang dia nak tafsirkan ini adalah dari Allah. Maksudnya dia dah mula dia telah mula menanamkan kepada kedua rakannya dalam penjara tadi bahawa Tuhan dia inilah yang beri dia segala-galanya tentang mimpi tersebut. Maknanya Nabi Allah Yusuf dia telah mengatakan bahawa dia ada Tuhan yang benar yang telah mengajarkan dia mimpi. Itu ayat nombor 37. Lepas tu Nabi Allah Yusuf dia mengatakan bahawa dia telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, yang tak beriman pada akhirat. Itu ayat 37. Kemudian Nabi Allah Yusuf menyebut pada ayat nombor 38, Nabi Allah Yusuf menerangkan bahawa Tuhan yang dia telah dia tak ikut agama, kepercayaan kaum-kaum di situ yang tak beriman kepada Allah, yang tak beriman hari akhirat. Tetapi Nabi Allah Yusuf ikut siapa? Dia ikut agama siapa? Dia ikut pegangan siapa? Maka ayat 38 dia menerangkan kepada kedua-dua lelaki tersebut bahawa dia mengikuti agama yang telah dianuti oleh nenek moyang beliau. Siapa dia? Dia kata dia ikut agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan juga bapanya Yaqub. Okey, dekat sini. Kemudian ayat nombor 39, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf alaihi salam telah menekankan lagi, mengukuhkan lagi bahawa kepada kedua rakannya tadi dengan menggunakan kaedah membuat analogi. Dia telah membuat persoalan dari sudut analogi kepada kedua lelaki itu. Kalau nak sembah Tuhan ni, dia kata Tuhan yang ramai-ramai itu yang patut disembah ke, ataupun Tuhan yang satu saja yang patut disembah? Itu pada ayat nombor 39. Mana yang lebih baik? Nak sembah Tuhan yang ramai-ramai ke, ataupun nak sembah Tuhan yang satu? Bukanlah Nabi Allah Yusuf mengakui Tuhan yang ramai-ramai itu arbabun, bukan, tetapi itu dalam bentuk untuk menafikan bahawa yang ramai-ramai orang dakwa dia Tuhan tu sebenarnya dia bukan Tuhan, tapi Tuhan yang sebenar adalah hanyalah satu saja. Kita berhenti pada ayat nombor 39 ini pada minggu lepas. Kemudian ayat 40 lah yang kita akan ulas pada pagi ini. Yang mana Nabi Allah Yusuf pada ayat nombor 40, beliau mengatakan kepada kedua-dua lelaki tersebut. Ini adalah ayat yang terakhir, perkara terakhir yang Nabi Allah Yusuf nak tanamkan kepada kedua lelaki tersebut sebelum dia mentaksirkan mimpi. Maka dia mengambil kesempatan dengan dia menafikan bahawa Tuhan-Tuhan yang telah mereka anggap ia Tuhan tu sebenarnya itu adalah
perkara yang mereka sendiri cipta-cipta, mereka yang reka, mereka yang ada-adakan. Maka ayat 40 Allah Taala bagi tahu kepada kita, Nabi Allah Yusuf menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nabi Allah Yusuf mengatakan, apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Sebab dua lelaki ini pun sebenarnya dia mengikut agama orang-orang yang ada di Mesir ketika itu. Jadi Nabi Allah Yusuf mengatakan bahawa apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu yang menamakan. Sebab mereka kan Tuhan mereka ada banyak nama. Tuhan mereka ada banyak jenis. Jadi Nabi Allah Yusuf dia buat kesimpulan terakhir. Dia mengatakan bahawa apa nenek moyang kamu sembah tu, apa yang kamu sembah tu, Tuhan-Tuhan yang kamu nama-namakan Tuhan ni lah, Tuhan ini, semua itu adalah apa yang kamu ada-adakan. Lepas tu Nabi Yusuf mengatakan apa? Dia mengatakan, ma anzalallahu biha min sultan. Nabi Yusuf mengatakan, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkan apa yang kamu dakwa, apa yang nenek moyang kamu telah dakwa dan katakan itu. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan, dia mengatakan bahawa innil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nabi Allah Yusuf mengatakan, dia kata dalam bab menentukan segala-galanya, dalam bab hukum, untuk mengatakan bahawa siapa yang layak disembah, apa hukum yang patut buat, Nabi Allah Yusuf menekankan bahawa sebenarnya hukum itu hanyalah bagi Allah. Tak ada orang yang boleh mendakwa ini Tuhan ataupun mendakwa hukum ini. Hanya kerja itu hanya boleh ditetapkan hanya Allah. Maknanya Nabi Allah Yusuf dia menekankan juga dari sudut cara kita nak menyembah Tuhan yang betul tu, kita mesti refer kepada apa yang telah Allah tetapkan dalam bab hukum hakam. Dan yang paling penting sekali dari sudut mengesakan Allah. Lepas tu Nabi Allah Yusuf dia mengatakan bahawa kalau kita berpegang hanya pada Allah tu saja yang kita kena ikut hukum dia, maka dia telah perintahkan kita semua supaya jangan menyembah selain daripada dia. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan, kalau kita ikut apa yang Allah perintahkan, kerana dia adalah Tuhan yang satu, dia saja yang layak untuk menetapkan sebarang peraturan, sebarang hukuman. Dia kata, siapa yang boleh buat macam tu, dia kata, demikian itulah sebenarnya agama yang betul. Tapi dia kata apa? Nabi Allah Yusuf mengatakan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui yang betulnya perlulah ikut Allah yang satu itu. Perlulah menyembah Allah yang satu itu. Tapi ramai manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Okey, ayat nombor 37, ayat nombor 40 tadi, ayat nombor 40 ini merupakan ayat yang terakhir sekali Nabi Allah Yusuf menekankan tentang menyembah Allah yang Esa itu, dan Nabi Allah Yusuf membetulkan kefahaman yang selama ini yang dua rakannya tadi dan orang-orang di luar daripada penjara itu yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Yusuf pada ayat 41, beliau pun menunaikanlah janjinya yang dia cakap kepada mula-mula tadi, dia akan tafsirkan mimpi itu. Tapi dia kata dengar dulu apa dia nak sampaikan. Dan sampai ayat 41, Nabi Allah Yusuf menyebutkan apa mimpi yang telah dialami oleh kedua-dua rakannya tadi. Maka dia mengatakan, ya sahibiyis sijin. Dia kata, wahai sahabatku berdua yang sepenjara, dia kata,
amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Dia kata, adapun salah seorang daripada kamu, maka dia nanti akan memberi minum arak kepada tuannya. Tuan-tuan nampak tak perkataan rabbahu? Perkataan rabbahu. Rabbahu ni kita biasa baca dalam Al-Fatihah perkataan rabbu. Kita bacakan rabbil alamin, rabb, rabb, rabb. Kita jumpa dalam ayat Quran, kita jumpa Rabb ini terjemah dia Tuhan. Tapi dalam ayat ini, Rabb dekat situ merujuk kepada raja yang mereka anggap ia seperti Tuhan. Sebab tu salah satu bentuk kesyirikan adalah menganggap raja itu sebagai Tuhan. Sebab orang dulu-dulu, kalau mereka ikut cakap raja secara total, secara mutlak, kalau ada yang berpegang kepada apa yang raja kata, kita kena taat dia. Dalam apa sudut pun, kita kena taat pada dia. Sebab itu, you punya program, you punya ni, dia punya macam mana, sebab you tak pernah lagi dalam kes saya jadi kes macam you. Okey, sebab tu salah satu syirik ini dia boleh berlaku adalah kalau kita memberi loyal, setia kepada raja secara buta tuli. Yang haram pun ikut, yang betul tu tak apalah, tapi yang salah pun ikut, ni dia boleh jadi itu syirik dalam ketaatan. Jadi orang-orang dulu ni mereka menganggap raja itu adalah Tuhan dia. Sebab tu Nabi Yusuf dia menggunakan kalimah rabbah. Rabbun kat situ kan. Dia kata salah seorang dari kamu berdua ni nanti dia akan memberi minum, menyediakan minuman arak kepada tuannya. Rabbah kat situ kita terjemah dia tuan. Sebab perkataan Rabbu salah satu bermakna tuan yang ditaati. Tapi kenapa guna Rabbu? Menunjukkan bahawa kesalahan orang-orang dulu, mereka menganggap raja itu sebagai Tuhan dia. Kemudian Nabi Yusuf kata lagi, wa amal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'si. Nabi Yusuf mengatakan lagi, dia kata, adapun yang seorang lagi, fayuslabu, dia akan disalib. Cuba perkataan fayuslabu, fayuslabu ni maksudnya salib lah. Nanti dia akan disalib. Lepas dia disalib, fatakulu tayru min ra'si. Maka burung pula akan memakan sebahagian daripada kepalanya. Okey, ayat 41 ni. Okey, ayat nombor 41 ini, Nabi Allah Yusuf dia, saya minta tolong jaga audio, saya tolong jaga suara. Okey, Nabi Allah Yusuf pada ayat nombor 41 ni, beliau telah mentaksirkan mimpi yang mula-mula yang mereka kata mereka mimpi, seorang tu mimpi dia memerah anggur kan. Orang dulu kalau buat arak, mereka menggunakan anggur yang diperah. Jadi Nabi Allah Yusuf, dia mentaksirkan mimpi anggur yang diperah itu merujuk kepada, dia kata orang ini nanti kerjanya adalah dia akan jadi orang yang dekat dengan raja, yang dekat dengan tuan dia, kerjanya adalah menyediakan minuman untuk raja. Orang raja dulu dia minum arak. Jadi Nabi Allah Yusuf dia mentaksirkan mimpi yang memerah anggur sebagai arak itu merujuk kepada dia akan menjadi orang dekat raja, orang yang akan hampir dengan raja dari sudut menyediakan minuman untuk raja. Okey, lepas tu seorang lagi, ingat tak sebelum ni dia bermimpi yang dia kata roti yang letak dekat atas kepala dia, dia junjung roti atas kepala dia, tiba-tiba ada burung yang makan roti di atas kepalanya. Maka Nabi Allah Yusuf dia mentafsirkan bahawa yang roti dijunjung di atas kepala itu, dia dimakan oleh burung itu, merujuk bahawa apa? Bahawa dia yang seorang lagi nanti dia akan mati dibunuh, kemudian dia akan disalibkan, lepas disalibkan, lepas dia mati dibunuh, dia akan disalibkan. Semasa dia disalibkan itu, dibiarkan burung-burung memakan mayatnya. Sebab tu kalau kita tengok cerita-ceritakan, kadang-kadang kita tengok orang yang raja-raja yang zalim ni, cara dia bunuh orang,
Dia akan pada bunuh, dia salibkan, lepas tu dibiar burung-burung memakan mayat-mayat itu. Ini yang ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okey, nanti kita akan bincang pada ayat berikutnya macam mana dia dapat ilmu tafsir ni. Nanti kita akan bincangkan lepas ini lagi. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan, dia kata, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Dia kata macam itulah, dia kata, perkara yang ditanyakan telah pun diputuskan oleh Allah. Maksudnya Nabi Allah Yusuf kata apa? Dia kata dua-dua mimpi yang kamu tanya tu, yang telah kamu alami itu, itulah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk berlaku seperti itu. Nabi Yusuf mengatakan wa qudiyal amru. Dia kata perkara yang ditanyakan itu, urusan itu merupakan urusan yang telah diputuskan. Memang itulah yang akan berlaku. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu. Dia kata dua yang perkara yang telah ditentukan berlaku itulah melalui apa? Tastaftiyan. Tastaftiyan ini dia macam bentuk apa yang telah diputuskan, apa yang telah dipertanyakan. Ke ayat nombor 41. Selesai dekat sini ni, kita mudah saja nak faham ayat ini. Okey, kemudian ayat nombor 42, ni masih lagi cerita dua lelaki tadi tak keluar penjara lagi, tapi mereka dah dapat jawapan tadi. Maka Nabi Allah Yusuf dia mengambil kesempatan kepada seorang yang akan keluar daripada penjara, yang akan jadi dekat dengan raja, yang akan memberah anggur untuk diberi minuman kepada raja tadi. Dia cakap kepada yang ini, Nabi Allah Yusuf dia berkata, dia kata waqala lilladhi dhanna annahu najin minhuma. Nabi Yusuf mengatakan, dia iaitu Nabi Yusuf, dia berkata kepada orang yang dia percaya yang akan dibebaskan antara mereka berdua. Siapa dia? Yang ayat 42 ni tidak sebut siapa. Tapi sudah tentulah dia merujuk kepada lelaki yang salah seorang banduan tadi yang akan keluar daripada penjara. Dia akan rapat dengan raja. Sebab apa rapat dengan raja? Sebab biasalah orang raja ni dia akan makan, dia akan minum. Maka tentulah orang yang kerjanya memberi minuman kepada raja tadilah yang akan dekat dengan raja. Maka dia cakap kepada orang tu. Dia kata apa? Uzkurni inda rabbik. Dia kata nanti cerita ya tentang aku kepada tuanmu. Dia masih lagi guna perkataan rabbika. Rabbika ni kan, dia macam Tuhan kamu. Tapi di sini merujuk kepada tuan kamu. Kan kita sebut tadi awal-awal, mereka telah menganggap raja itu seperti Tuhan. Jadi Nabi Allah Yusuf, dia pesan kepada lelaki yang dekat dengan raja tu, dia suruh cerita tentang Yusuf ni yang berada dalam penjara bersama lelaki ni. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia minta lelaki tu cerita kisah dia kepada raja itu? Yang raja itu mereka menganggap seperti Tuhan. Sebab tu dia guna perkataan Rabbika, Tuan engkau. Okey, jadi dekat sini nanti kalau kita baca ayat yang berikutnya nanti insya-Allah kita akan dapat lebih jelas lagi kenapa Nabi Yusuf ni dia minta nak keluar daripada penjara itu. Okey, ingat tuan-tuan ya, kisah ini ceritakan ini bukanlah Nabi Allah Yusuf dia mengambil kesempatan bukan menunjukkan bahawa dia tak sabar berada dalam penjara tu. Bukan menunjukkan dia tidak beriman, dia tak boleh nak sabar duduk dalam penjara tu, tak. Sebab lepas ni kita akan tengok memang duduk kat penjara lagi. Tapi kenapa dia minta rakan dia yang akan bebas daripada penjara tu untuk cerita pasal dia? Nanti kita akan jumpa pada ayat berikutnya memberi jawapan. Ayat ni, ayat 42 tak ada jawapan lagi. Apa hikmah sebenarnya Nabi Yusuf minta ceritakan kisah dia kepada raja itu melalui lelaki akan bebas ni? Pada ayat berikut ni kita akan dapat jawapan dia. Tapi saya sebutlah untuk peringkat awal, sebenarnya Nabi Allah Yusuf dia sebenarnya dia nak kes dia
dipenjarakan ini sebenarnya dibersihkan. Dia nak keluar penjara tu bukan kerana dia tak sabar duduk dalam penjara tu. Bukan kerana dia macam dah tak daya dah duduk penjara ni kan, sebenarnya bukan sebab merujuk kepada dia tak sabar duduk penjara, tak. Tapi sebenarnya dia nak minta kes dia dipenjarakan itu sebenarnya diadili dengan betul. Itu sebenarnya. Sebab nanti kita akan jumpa ayat yang berikutnya, dia minta kes dia dibuka semula. Itu di antara sebab kenapa dia minta lelaki itu ceritakan kepada raja itu. Dalam masa yang sama, dekat sini kita belajar apa? Nabi Allah Yusuf, dia mencari sebab, dia mencari jalan macam mana nak keluar penjara. Bermakna dia tak doa je pada Allah. Boleh pun Nabi Allah doa pada Allah, ya Allah, keluarkanlah aku daripada penjara kan. Tapi kenapa Nabi Allah Yusuf dia mengambil jalan tengah untuk keluar penjara melalui lelaki ini? Ini dia panggil apa? Dia dipanggil kaedah mencari asbab. Mencari jalan untuk keluar penjara. Tak salah. Bukan Nabi Allah Yusuf tu dia tak sabar, tak. Tetapi kes dia ni sebenarnya dia minta raja tu ambil kisah dia dipenjarakan ini. Bukan dia tak sabar, tapi kerana namanya telah menjadi, orang telah salah faham kenapa dia dipenjarakan. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf, Allah Taala cerita lagi lepas dia pesan tu, Allah mengatakan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Lalu dia tu lelaki yang bebas tadi tu, dia telah terlupa. Dia telah dilupakan oleh syaitan untuk cerita tentang kawan dia yang Yusuf itu berada dalam penjara itu kepada raja dia, kepada tuan dia tu. Disebabkan syaitan telah lupakan lelaki ni, maka apa jadi kepada Yusuf? Falabitha fi sijni bid'a sinina. Dengan sebab lelaki itu telah lupa nak cerita pasal Yusuf ni, menyebabkan tinggallah Yusuf ini dalam penjara beberapa tahun. Okey, gariskan ataupun highlightkan perkataan bid'a sinin diterjemahkan beberapa tahun. Tapi ayat tidak menyebut beberapa tahun spesifik. Okey, kalau kita rujuk dalam nota, okey, ni saya buat tambahan lah, kita tak kena catat. Okey, bid'ah dari sudut perkataan dalam ayat Quran tadi itu, kata Imam Mujahid dan Qatadah. Kata Mujahid tabi'in, ini ulama tafsir, Qatadah pun tabi'in ulama tafsir, mereka mengatakan kalau disebut bid'ah merujuk antara 3 hingga 9. 3 hingga 9 dia guna perkataan bid'ah. Jadi kalau ada perkataan sinin iaitu tahun, maknanya Nabi Allah Yusuf ketika diduduk dalam penjara bersama dengan 2 rakan kawan dia yang bermimpi tadi dalam penjara, lepas tu selepas yang kawan dia seorang tadi telah bebas, dia dapat dekat dengan raja, dia beri minum raja tadi, disebabkan dia terlupa tu, Nabi Allah Yusuf dia duduk lagi dalam penjara di antara 3 sehingga 9 tahun lagi. Maksud dia, kita tak boleh nak spesifik. Kita tak boleh nak decide berapa tahun Nabi Yusuf duduk penjara selepas lelaki yang dibebaskan tu keluar. Seorang kawan dia bebas keluar, seorang lagi keluar jugalah, tapi tak tahu apa jadi kerana Allah tidak cerita selepas itu. Cuma Allah cerita lelaki yang keluar, yang hidup, yang duduk senang berduduk di istana raja tu. Kat situ saja yang Allah cerita. Tapi berapa tahun Nabi Allah Yusuf duduk dalam penjara lagi, kita tidak tahu. Maka kita tidak perlulah untuk mencari jawapan dia kerana memang tak ada jawapan dia. Cukuplah para ulama tafsir mengatakan dia di antara 3 hingga 9 tahun. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 9 tahun, mungkin. Jadi pentafsiran yang kata bid'ah sini ni antara 3 hingga 9 tahun adalah tafsiran tabi'in. Mujahid dan Qatadah yang saya ambil dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Okey, selesai tentang tajuk tadi. Okey, maka tamatlah untuk adigan yang ke mana? Adigan berapa? Adigan yang pertama, tamat.
cerita tadi, maka mari sama-sama kita mengambil teladan. Sebab memang tajuk kita pun adalah untuk merungkaikan 100 faedah, 100 pengajaran daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Jadi setiap faedah teladan tadi kita ambil mengikut pada adigan-adigan. Kalau adigan pertama tadi, ayat 35 hingga 42, apa ibrah? Ibrah ni adalah pengajaran dia. Apakah faedah kita boleh ambil? Nombor satu, yang ini telah saya sebut pada 3 pengajaran. Kita tengok di depan skrin Zoom tuan-tuan puan ni, ini telah saya sebut pada minggu lepas. Ini saya telah sebut pada minggu lepas. 3 pengajaran ini telah saya sebut pada minggu lepas. Kita pergi kepada pengajaran yang berikutnya. Okey. Kalau tuan-tuan tengok nota, tuan-tuan akan dapati ada kotak warna kuning ke oranye kan? Kuning yang pekat ni, okey, dia nak ke oranye warna ni kan? Lepas tu ada kotak hijau tu, ni tuan-tuan kena sedia maklum. Sebab pengisian kita pada setiap Rabu pagi ini sebenarnya kita merujuk satu buku Arab yang tulisan Arab telah diterjemahkan, tajuknya 100 faedah. Jadi kalau kita nampak yang warna oranye, kuning oranye ni, ini adalah teladan yang ada dalam buku tersebut. Okey, yang dalam buku tersebut teladan nombor 36. Kalau tuan nampak perkataan F36 tu, F tu bermakna faedah. Faedah yang ke-36 daripada ayat mula-mula sampai kepada ayat yang sedang kita baca ni, faedah ke-36 adalah bagaimana pendakwah, siapa yang kerjanya nak mengajak orang melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran, kerja pendakwah kan, nak nasihat orang ni, maka dalam banyak-banyak isu kita kena tekankan, kita kena fokus terlebih dahulu kepada perkara tauhid. Ini sangat penting, perkara akidah. Jangan kita besar-besarkan dari sudut perkara-perkara yang lain. Contoh kalau ada orang nak hijrah pada kita, ada orang nak berhijrah. Betul tak? Kan? Dia nak berhijrah, dia nak jadi orang yang baik, maka perkara yang paling utama kita kena dakwah tekankan dia tentang kesyirikan, tentang tauhid tu dulu, tentang bagaimana mengenal Allah tu dulu. Yang itu paling penting dulu. Lepas tu barulah bab fiqh-fiqhnya dan sebagainya. Jangan sampai kita menyuruh dia, suruh dia berhijab, suruh dia buat gini-gini, tapi dalam pemikiran dia, dia masih mensyirikkan Allah, masih pegang tahyul, masih pegang kurafat. Jadi perkara itu perlu dijaga terlebih dahulu. Macam Nabi Allah Yusuf ni, seperti mana kita boleh belajar, dia menekankan tentang apa kepada 2 rakan banduan tadi? Dia menekankan tentang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah ke-36. Faedah dah berulang ya. Allah. Saya faedah ke berapa tu sekejap. Faedah nombor, sekejap ya, saya tengok dia punya nombor macam sama dalam tu. Sekejap saya tengokkan dalam buku yang dirujuk. 37. Yang ini yang takwil ni kita kena tukar nombor 37 yang ni. Kan 36 bawah tu kan, yang sesungguhnya mentakwil. Mentakwil ni mentaksir. Mentakwil ni mentaksir mimpi adalah seperti memberi fatwa. Ni faedah nombor 37. Minta maaf saya tersalah tulis 36 tapi dia 37. Kena betulkan. Dia adalah faedah yang ke-37. Okey, ke-37. 37 ni maksudnya faedah-faedah yang telah kita ambil daripada cerita yang mula-mula sampai kepada babak yang ketiga adegan pertama ni. Faedah ke-37. Okey. Kenapa kita kata macam bagi fatwa? Kerana dalam ayat yang kita baca tadi, kita jumpa perkataan ni. Perkataan taftiyan. Taftiyan ni dia seperti ada perkataan fatwa dekat situ. Taftiyan. Jadi, dalam bab mimpi ni, kata penulis ini, pada pengajaran nombor 37, beliau mengatakan, sekejap ya, saya boleh terus betulkan, tak apalah, 37. Maksud dia, kita kalau nak mentafsir mimpi ni, dia kena hati-hati. Kena betul-betul ada kepakaran. Sebab dia seolah-olah macam kita memberikan satu hukuman kepada mimpi yang ditafsirkan tadi itu. Sebab perkataan taftiyan tadi, dia ada kaitan dengan kalimah memberikan fatwa.
tapi dia dikaitkan dengan mimpi. Sebab tu hati-hati dalam nak memberikan tafsiran mimpi bagi sesiapa yang dirujuk tentang mimpi tadi. Ini faedah yang ke-37. Kemudian kita pergi kepada faedah yang ke-38 dulu, lepas tu baru kita naik yang atas tu. Baik, faedah nombor 38 yang boleh kita belajar, boleh kita ambil daripada kisah Nabi Yusuf tadi tu. Ingat tak Nabi Yusuf dia pesan dekat kawan dia tadi, ceritakan dekat tuan dia tadi? Nabi Allah Yusuf yang dia cakap dia pesan dekat kawan dia yang nak keluar penjara tadi tu, dia sebenarnya tak salah pun dari sudut agama. Tidak mengeluarkan pun Nabi Yusuf daripada beriman di atas ujian masuk penjara tadi. Tak terkeluar pun, tak tergugat pun. Tak salah pun dari sudut agama. Sebab apa? Sebab dalam agama dibolehkan mengusahakan ataupun berikhtiar untuk menyelamatkan diri. Jadi apa yang kita belajar faedah nombor 38 ni adalah dibolehkan mengusahakan sesuatu sebab yang bertujuan mencari keselamatan diri, untuk kebaikan diri. Boleh, tak salah. Nabi Allah Yusuf, dia masuk penjara. Dia masuk penjara atas ujian yang Allah beri kepada dia. Maka, dia pesan kepada kawan dia suruh cerita kepada raja tu. Apabila raja tu dia dapat tahu cerita sebenar, nanti dia akan dibebaskan. Jadi, jalan minta bagi tahu kepada raja tadi merupakan usaha. Merupakan sebab boleh keluarnya penjara. Nampak tak? Di sini kita belajar juga tentang apabila sebut tentang tawakal, dia mesti juga ada usaha. Nabi Allah Yusuf dia boleh minta direct terus kepada Allah untuk bebaskan dia. Tetapi kenapa dia cari lelaki tadi untuk membebaskan dia? Itu lelaki tadi tu dia dipanggil apa? Mencari sebab. Itu dipanggil usaha. Baru kepada tawakal. Ini kita kena belajar kisah ini. Bukan nak bebas penjara, doa saja semata-mata. Maksudnya bukan sekadar minta terus kepada Allah, tapi jalan dia apa? Apa jalan dia? Mungkin ada orang dia buat rayuan, mungkin ada orang minta pengampunan raja. Nabi Allah Yusuf dia mencari sebab. Itu dipanggil, dikaitkan dengan usaha, dengan tawakal. Tetapi, adakah Nabi Allah Yusuf itu kita belajar tadi, dia dapat keluar? Kan? Maknanya, dia duduk lagi antara 3 hingga 9 tahun menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Allah Yusuf, dia telah menyerahkan usaha dia tadi kepada Allah. Dia dah pesan dah kat lelaki tu. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan keizinan untuk dia keluar lagi. Betul tak? Dengan cara macam mana? Lelaki tadi tu dia telah dilupakan oleh syaitan. Sebab apabila dia gembira sangat nak keluar penjara kan, dapat bebas sampai dia terlupa kawan dia yang duduk di dalam penjara itu. Kerana apa? Kerana kebebasan yang ada tadi. Sebenarnya itulah yang telah Allah aturkan bahawa Nabi Allah Yusuf dia tak boleh keluar lagi saat ini. Dia belum lagi boleh keluar. Nanti dia akan keluar tapi belum lagi sampai kepada ketetapan Allah. Tapi kita nak ambil dekat sini bahawa apa yang Nabi Allah Yusuf buat itu adalah usaha. Tidak mengeluarkan Nabi Allah Yusuf daripada sifat sabar berada dalam penjara tadi. Dan kita dapat belajar juga kat sini, apabila Allah memberikan sesuatu keputusan Allah itu adalah yang benar. Maknanya tidak ada keputusan dalam semua perkara kecuali keputusan Allah Ta'ala. Yang benar adalah apa, bukan ada tu, apa. Yang benar adalah apa yang Allah benarkan, dan yang salah adalah apa yang Allah salahkan. Pengajaran ni ambil dari mana, ayat mana? Ambil daripada ayat yang Nabi Allah Yusuf pesan dekat kedua lelaki tadi, ayat nombor 40 tu. Masih ingat tak? Yang Nabi Allah Yusuf kata apa? Dia kata, apa yang nenek moyang kamu buat tu, nenek moyang kamu reka-rekakan tu, yang mereka nama-namakan Tuhan ni, Tuhan ni, Tuhan ni, semua itu rekaan saja. Mereka je yang memandang-bandai. Sedangkan Allah tak pernah pun beri keputusan macam tu.
Allah tak pernah pun sokong macam tu. Dan Nabi Allah Yusuf pesan, ingat tak Nabi Allah Yusuf pesan apa? Dia kata sesungguhnya sebarang ketetapan itu, dia adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Kalau Allah kata boleh, bolehlah. Kalau Allah kata tak boleh, tak bolehlah. Jadi pengajaran ini yang kita nak ambil yang pertama ni, yang dekat atas tu. Maksudnya tidak ada keputusan, tidak ada sesuatu perkara yang boleh kita lakukan melainkan apa yang telah Allah tentukan. Kalau Allah kata tak boleh, tak bolehlah. Kalau Allah kata boleh, maka bolehlah. Jadi inilah pengajaran yang boleh kita ambil. Baik tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita terus kepada babak ketiga. Kita masih lagi babak ketiga, kita terus kepada adigan kedua. Okey, adigan kedua ni adalah adigan yang berkaitan dengan raja Mesir, dia telah bermimpi. Ini kita pergi kepada kisah mimpi seorang raja. Ayat nombor 43. Okay, Allah Ta'ala cerita kepada kita, waqalal malik. Okay, saya telah warnakan dengan warna merah malik kerana ada benda yang kita nak terangkan pada perkataan malik. Waqalal malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisan. Okey. Allah cerita pada kita pada adigan yang kedua, dan berkata raja. Ingat perkataan Al-Malik. Okey, perkataan Al-Malik dalam ayat 43 ni merujuk kepada gelaran raja yang menguasai Mesir ketika zaman Nabi Yusuf tu. Ketika Mesir itu, raja itu digelar Al-Malik. Al-Malik tu memang raja, tapi gelaran dia memang Al-Malik. Dia adalah raja. Okey, sekejap ni saya akan bezakan antara dengan Firaun tadi. Ingat ya, peristiwa ini berlaku di Mesir ya, berlaku di bumi Mesir. Okey, berlaku di bumi Mesir. Okey, maka raja yang orang yang nombor satu yang menguasai bumi Mesir ketika itu, mereka digelar Al-Malik. Dia digelar dengan nama raja. Al-Malik, dia digelar sebagai Al-Malik. Maka Al-Malik tadi, raja tadi, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Ayat dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kan? Sepatutnya yang kurus itu sepatutnya apa? Gemuk dimakan oleh yang kurus. Okey. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata dan aku juga melihat dalam mimpi tu apa dia? 7 tangkai yang hijau, dan aku juga melihat ada 7 tangkai lagi yang kering. Okey. Dia mimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Lepas tu pula dalam masa yang sama, aku mimpi ada 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Okey, lepas tu dia buat apa? Dia panggillah pembesar dia. Pembesar Raja Mesir ketika itu, gelarannya adalah Al-Malak lah. Dia kata, ya ayyuhal mala'u. Dia kata, ya ayyuhal malak. Dia kata, wahai pembesar. Pembesar tu maknanya orang-orang kanan raja itu dia panggil dengan Al-Malak. Al-Malak ni adalah pembesar-pembesar. Dia minta apa? Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Okey. Dia kata apa? Dia kata, wahai pembesar, dia kata, terangkanlah kepada aku tentang apa yang ku mimpi ni. Kalau kamu semua ni orang yang apa? Orang yang pandai untuk mentadbir mimpi itu, mentafsir mimpi yang aku mimpi tu. Okey.
Tuan-tuan dan puan ya, ayat 43 ni kisah seorang orang yang nombor satu yang menguasai Mesir, dia dipanggil sebagai Al-Malik. Okey, dia telah bermimpi. Orang-orang kanan dia, orang-orang yang rapat dengan dia, dipanggil Al-Malik. Al-Malik ni adalah pembesar-pembesar dia. Okey. Sebelum kita pergi kepada ayat nombor 44, kita pergi ayat nombor berikutnya, saya nak terangkan tentang Al-Malik dengan Firaun. Sebab ini ada yang tanya sebelum ini tentang kenapa masa zaman Nabi Yusuf tu pemerintah orang nombor satu yang menguasai Mesir ini, mereka tak dipanggil Firaun. Okey. Mengikut para ulama sejarah. Okey. Pada zaman Nabi Allah Yusuf, orang nombor satu menguasai Mesir itu dia dipanggil Al-Malik. Tapi kalau pada zaman Musa menghadapi pemerintah nombor satu Mesir, dia digelar Firaun. Kita kena bezakan. Okey, zaman Nabi Allah Yusuf, orang nombor satu menguasai Mesir, dia panggil Al-Malik. Al-Malik ini raja lah. Memang dia gelar dengan Al-Malik. Dia punya gelaran dia Al-Malik. Tapi kalau zaman Musa, orang nombor satu menguasai Mesir, dia digelar Firaun. Sebab tu selepas zaman Musa, siapa saja yang menguasai Mesir, nombor satu menguasai Mesir, dia dipanggil Firaun. Firaun. Tapi pada zaman Nabi Yusuf, dia tak digelar Firaun. Dia panggil digelar Al-Malik. Maka apa beza dia? Okey. Para al-mu'arrikhun, historian, okey, mereka mengatakan bahawa kalau Firaun, dia ada kaitan raja yang memerintah Mesir nombor satu, digelar Firaun, dia sebenarnya adalah penduduk asal Mesir itu. Rakyat asal, penduduk asal Mesir yang mentadbir bumi Mesir, dia pangkat nombor satu dipanggil Firaun. Tapi pada zaman Nabi Yusuf, raja yang menguasai bumi Mesir ini, dia bukan penduduk asal Mesir. Dia bukan penduduk Mesir. Sebab itu dia digelar sebagai apa? Dia digelar sebagai Al-Malik. Gelaran dia adalah Al-Malik. Ini untuk menjawab. Ada yang bertanya kenapa zaman Nabi Yusuf, orang nombor satu Mesir, dia dipanggil Al-Malik, tidak dipanggil Firaun. Ini dia antara penerangan yang disebutkan oleh para ulama sejarah. Al-Mu'arrikhun. Okey. Nama spesifik dia, raja yang mentadbir bumi Mesir, yang dia mimpi 7 ekor lembu gemuk yang telah dimakan oleh 7 ekor lembu kurus tadi, kata Al-Imamu, kata Dr. Wahbah Zuhair dalam Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan Al-Malik, orang nombor satu menguasai Mesir zaman Nabi Musa itu, dia disebut juga dengan nama Al-Haksus. Wallahu alam, dengan gelaran Ar-Ru'ah ataupun Al-Haksus. Maknanya dia bukan Firaun lah. Wallahu ta'ala alam, kita tak nak panjangkan tentang nama sebenar dia siapa, gelaran dia tepat apa. Cukuplah kita berpegang kepada maklumat Allah kata yang orang nombor satu Mesir itu dia digelar sebagai Al-Malik. Maka cukup dekat situ. Tapi dia bukan Firaun. Tapi dia adalah Al-Malik gelaran dia. Okay, dia digelar apa? Sebagai Al-Malik. Okey. Ini bermakna suami ataupun bapa ataupun lelaki yang ada kaitan dengan Zulaikha dulu, ingat tak, lelaki itu suami kepada Zulaikha dulu, yang kita sebut dia watak dia dengan isteri Al-Aziz kan. Al-Aziz dia bukan nama orang. Kalau sebelum ni kita jumpa Al-Aziz yang beli Nabi Yusuf sebagai hamba tadi, letak dekat rumah dia tadi tu, yang gelaran Al-Aziz tadi, Al-Aziz ni dia bukan nama orang. Al-Aziz adalah gelaran orang nombor 2 Mesir. Sebab kalau kita baca watak kisah Nabi Yusuf ni, kita jumpa watak Al-Aziz dulu. Al-Aziz itulah yang membeli Yusuf, dialah yang jaga Yusuf, letakkan dalam rumah Yusuf, membesar. Nabi Yusuf membesar di rumah Al-Aziz. Jadi Al-Aziz ni siapa? Al-Aziz ni adalah gelaran ataupun orang nombor 2
yang menguasai bumi Mesir. Dia panggil Al-Aziz. Kalau kita nak kata sekarang ni, kalau zaman sekarang ni, kita kata Al-Malik tu macam raja, macam sultan. Kalau orang nombor 2, kita kata dia Perdana Menteri, dia panggil Al-Aziz. Begitu. Itu untuk mudah faham lah. Untuk kita mudah faham. Sebab lepas ni Nabi Yusuf, dia pun dapat gelaran Al-Aziz. Jadi Al-Aziz tu, dia bukan nama orang. Dia adalah gelaran orang yang mempunyai jawatan yang besar di bumi Mesir, dipanggil Al-Aziz. Okey. Jadi raja ni, apabila dia panggil pembesar-pembesar dia, kan, orang-orang kanan dia, biasalah dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi-Nabi, memang pembesar-pembesar ni dia akan ada orang kanan-kanan dia. Dia panggil Al-Malak. Dan kita sedia maklum, dalam cerita kisah Nabi-Nabi, memang orang yang dekat dengan raja ni, pembesar-pembesar ni memang kaki pengampu. Memang orang yang sangat loyal dengan raja. Dia panggil Al-Malak lah. Al-Malak ni pembesar-pembesar raja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok, apakah jawapan daripada pembesar-pembesar raja tadi? Mereka pun mengatakan ayat nombor 44. Dia kata, qalu adghathu ahlam. Mereka menjawab. Mereka tu siapa? Al-Mala'u tadi. Pembesar-pembesar raja tadi. Mereka menjawab balik soalan raja tadi. Pertanyaan raja tadi. Dia kata yang demikian itu, dia kata adghathu. Dia kata adghathu. Dia kata mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Ahlam tu mimpi-mimpi. Adghasu tu adalah yang bercampur aduk. Kalau kita terjemah perkata, kalau kita terjemah kalimah by kalimah, mereka telah mengatakan adghasu, bercampur aduklah, al-ahlam itu mimpi-mimpi. Jadi pembesar-pembesar tadi, dia tak dapat nak tafsirkan mimpi raja tadi. Sehingga kan dia kata yang raja-raja tu mimpi adalah mimpi adghas. Adghas ni adalah mimpi yang bercampur aduk. Mimpi yang tak tahu mana benar, yang mana salah. Adghas. Sebab tu dalam bahasa Arab, yang ini, sebab itu tuan-tuan dalam pengisian ini, sebab tu tuan-tuan ikut kelas hari Rabu ni, kita tak masuk kepada fasa nak perincikan kalimah by kalimah. Dia kalau nak belajar lagi lebih dalam, kita boleh pecahkan kalimah by kalimah. Kita boleh perinci lagi, kenapa guna kalimah ni? Kenapa guna kalimah ni? Okey, saya tunjukkan. Dia antara satu lagi tahap, kalau kita nak belajar perincian dia, kita tengok. Perkataan adghas ini apa? Kenapa diterjemah bercampur aduk? Okey, kalau kita tengok dalam pentafsiran, contoh dalam tafsir Al-Munir, perkataan adghas, dia adalah bilangan banyak bagi perkataan daghatha. Kalau satu, dia daghatha. Kalau banyak, adghas. Okey, pada mula-mulanya, ia merujuk kepada tumbuh-tumbuhan yang telah diikat ataupun rumput-rumput yang dikumpul banyak, maka itu dipanggil apa? Itu dipanggil sebagai adghas. Maksudnya adghas ni adghas ni dia adalah macam lidi, rumput-rumput yang diikat banyak-banyak, dia telah bercampur. Itu dipanggil adghas. Tapi apabila dia dipakaikan kepada mimpi, perkataan itu apabila dikaitkan dengan mimpi, maka ia dikiaskan kata Wahbah untuk makna mimpi yang kosong. Mimpi yang tak boleh nak ditafsirkan, mimpi yang bercampur aduk. Sebab kita terjemah dia perkataan apa? Kita terjemah dia perkataan bercampur aduk. Adghas ni bercampur aduk. Ahlam, mimpi-mimpi. Sebab tadi raja kan dia mimpi campur aduk. Dia mimpi apa? Kejap ada lembu gemuk, lepas tu ada lembu kurus, lepas tu ada 7 tangkai yang ada 7 tangkai yang segar, lepas tu ada 7 tangkai yang kering. Tadi kita belajar kan? Kita belajar ada 7 tangkai yang hijau, ada 7 tangkai kering tadi tu. Yang tadi tu dia macam bercampur-campur. Seolah-olah lidi, rumput-rumput dikumpul banyak-banyak, diikat dia. Mana satu rumput dia? Kita nampak dia bercampur bau. Itu dipanggil adghas. Ini dinyatakan oleh Al-Mala'u, pembesar raja tadi. InsyaAllah, kalau ada waktu nanti kita akan dalamkan lagi. Kalau kita nak belajar, saya tunjukkan tuan-tuan satu lagi level untuk belajar kalimah by kalimah, memang panjang. Tapi sebab kita nak fokus kepada teladan,
maka saya tidaklah mengambil kesempatan untuk mengulas kalimah baik kalimah. Ini pun saya dah ambil sedikit dah maklumat untuk mengulaskan kalimah supaya tuan-tuan tahu. Apabila mengulaskan kalimah-kalimah, dia dapat satu lagi maklumat lain. Nanti insya-Allah saya ada bagi satu nota tambahan yang sebelum ni mula-mula, nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan puan macam mana Al-Quran, kalau Allah nak kata mimpi yang boleh ditafsirkan benar, Allah guna satu kalimah ni. Kalau Allah kata dia mimpi yang tak benar, Allah akan guna satu kalimah ni. Nanti ada satu nota tambahan. Ni saya akan tunjukkan nanti insya-Allah selepas daripada habis untuk babak yang ketiga ni. Dan kita sambung cerita ni dulu. Okey? Lepas tu mereka mengatakan, "Wa ma nahnu bi ta'wili." Takwil kan? Takwil itu adalah mentaksir mimpi lah. Dia kata, dan kami bukanlah orang yang boleh bertakwil. Bukan orang yang boleh mentaksirkan al-ahlam, mimpi-mimpi, bil-alimin. Bil-alimin. Bil-ahlamil, bi'alimin. Dia kata, kami bukanlah orang yang tahu mentaksirkan. Bi'alimin ni maknanya alim-alim. Dia kata sebab ramai kan. Dia kata kami semua ni bukanlah alim-alim. Maksudnya kami bukanlah orang yang tahu bitakwil untuk mentaksirkan al-ahlam, mimpi-mimpi itu. Okey, ini jawapan ini adalah jawapan apa pembesar-pembesar, maknanya menteri-menteri kanan dia yang dekat dengan raja tadi. Okey. Adakah memang mereka tidak tahu? Wallahu ta'alam. Adakah mereka pura-pura tak tahu? Kita pun tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu apa sebab. Mungkin mereka nak bagi raja tu jangan runsing ke kan. Jangan serabut sangat. Mereka kata mereka tak tahu. Itu kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Kita tak boleh nak interpret bagaimana. Cuma Quran kata memang mereka tak bagi jawapan. Dengan mereka kata pada raja tu, yang raja mimpi tu mainan tidur je. Alah, mimpi tu mimpi yang kosong je, tak ada apa-apa pun. Lepas tu mereka kata mereka tidak tahu tentang tafsiran mimpi tu. Okey. Yang ni kita tak tahu apa mesti sebenar. Tapi Quran bagi tahu mereka memang menenangkan raja tadi. Kalau kita tengok mereka menenangkan raja tadi dengan mereka mengatakan apa? Dengan mereka mengatakan adrasul ahlam. Kalau kita baca ayat 44 ni, dia ada dua lah. Pertama, bentuknya menenangkan raja. Sebab raja tadi dia mimpi. Jadi cara menenangkan dia kata apa? Adrasul ahlam. Itu sebenarnya adalah mainan tidur je, mimpi bercampur aduk je. Lepas tu yang kedua mereka kata memang mereka tak tahu mimpi-mimpi yang dialami oleh raja tadi. Okey, selesai kat situ. Kemudian kita pergi ayat nombor 45. Okey. Masa dalam sesi pertemuan dengan pembesar-pembesar tadi, rupa-rupanya adalah lelaki yang rapat dengan raja sebab dia yang menyediakan minuman untuk raja kan. Raja nak minum, nak makan, dia ada jamuan, ada meeting ke apa, tentulah ada makan minum. Maka ada santapan raja. Maka dia pun dengarlah perbualan antara raja dengan pembesar-pembesar tadi. Lepas tu dia pun cakap ayat 45 ni. Dia kata apa? Waqala allazi naja minhuma. Dan Allah kata, dan orang yang terselamat antara mereka berdua itu. Mereka berdua tu siapa? Ini yang Allah cerita balik yang dua banduan yang kawan Nabi Yusuf dulu dalam penjara. Dalam ayat 45 ni, Nabi Yusuf masih dalam penjara lagi. Lepas tu, salah seorang, maksudnya yang dia mimpi perah anggur buat arak tadi, dia lah lelaki ni. Maka dia kata apa? Allah kata, waddakara ni maksudnya sebelum ni dia terlupa, baru dia teringat. Dia lupa lama dan dia baru teringat. Itu perkataan waddakara. Baru dia mengingati. Baru mengingati tu maksudnya rupanya dah lama dia lupa. Lepas tu dia baru teringat. Ba'da ummatin. Selepas berlalu suatu masa. Kita tengok perkataan ummah. Kenapa saya merahkan? Yang ini saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tahap kita nak belajar tadabbur ayat. Ini sebab tu siapa yang ikut, mungkin sebab ramai yang biasa sangat ikut kelas taksir selesai, dah banyak dah belajar ustaz, dah belajar. Okey, saya nak tunjuk pada tuan-tuan macam mana kita panggil peringkat by peringkat belajar ayat-ayat Quran. Okey, kenapa saya warnakan merah? Kerana dia perkataan ummah kan. Ba'da ummah. Kita selama ni kita belajar ummah apa? Apa perkataan umat? Umat.
Mungkin kita faham umat tu dari sudut sekumpulan orang. Umat kan. Awak umat siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Kita faham umat. Dalam ayat ni guna umat juga. Apa kata jumpa umat dekat sini. Tapi kalau kita amati betul-betul, kenapa lelaki tadi menggunakan perkataan ummah? Adakah ummah itu bermakna ummah yang kita faham? Jadi kalau kita menghalusi, kalau kita bincang kalimah by kalimah, sebenarnya kita boleh masuk satu lagi level. Dalam kita belajar, kita boleh pecahkan kalimah, hurai kalimah by kalimah. Yang tu kita tidak ceritakan semasa hari Rabu ikut kelas ni. Sebab kita nak fokus kepada teladan. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan sedikit maklumat ni supaya tuan-tuan faham selepas ni kalau baca Quran, kena tengok konteks. Perkataan ummah kat sini merujuk kepada apa? Okey, tuan-tuan salin. Dalam nota tak ada. Saya tak bagi dalam nota, tapi tuan-tuan kena salin. Ayat ini. Dalam Quran, kalau jumpa perkataan ummah, membawa makna apa? Okey, tuan-tuan tulis. Ada lima dapatan saya rujukan bacaan perkataan ummah dalam Quran. Jangan cepat-cepat terjemah ummah macam kita faham dalam bahasa Melayu ummah. Tetapi perkataan ummah di dalam Al-Quran ada 5 makna yang boleh diterjemahkan mengikut konteks ayat. Kalau lelaki tadi tu, Tuan kata dia baru teringat selepas ummah, ba'da ummah. Apa maksud ummah kat situ? Okey. Perkataan ummah dalam Quran, dia membawa makna pertama sekumpulan manusia. Makna ummah yang kedua kadang-kadang merujuk kepada agama. Makna ummah ketiga kadang-kadang merujuk kepada masa. Makna ummah yang keempat kadang-kadang merujuk kepada imam yang jadi ikutan. Imam ikutan tu maksudnya pemimpin. Kita panggil ikon, model. Ini maksud keempat. Yang kelima, perkataan ummah kadang-kadang merujuk kepada sekelompok yang tertentu, sekumpulan yang tertentu. Nampak tak beza tak perkataan ummah dalam Quran? Kalau masuk pada konteks ayat. Jadi daripada 5 ni, yang lelaki tadi sebut tu wadakara ba'da ummah kat situ, merujuk kepada yang mana? Makna ummah yang mana? Tentulah makna ummah yang ketiga. Kenapa saya sebutkan sini? Supaya saya nak tunjuk pada tuan-tuan puan bahawa cara kita nak belajar ayat Quran, sebab tu kadang-kadang yang ikut kelas ni kadang-kadang dia banyak level. Jadi banyak sangat orang yang belajar kan. Ada yang kata dia dah ikut banyak dah kelas. Maksud saya nak sebut pada tuan bahawa begini. Cara nak belajar Quran, dia tengok kepada cara kita nak belajar. Kalau kita nak faham ayat Quran, nak hurai kalimah by kalimah, boleh. Tapi kita dalam kelas hari Rabu ni, kita bukan nak ulas kalimah by kalimah. Itu kita kena buat pusingan yang kedua. Lepas habis kisah Yusuf, kita masuk pusingan kedua. Ya, kita akan ulas kalimah by kalimah. Kita akan analisis kalimah by kalimah. Tetapi untuk pengisian ini, kita hanya fokus kepada teladan. Sebab tu huraian kita ringkas saja. Kita fahamkan saja ayat, cerita dia apa, itu paling penting. Lepas tu teladan dia. Sebab tu kita kena faham. Jadi kalau kita mengikuti kelas by kelas, guru by guru, kita kena tengok. Lepas tu kita kena tahu. Kelas ini untuk belajar apa, metodnya apa. Di sini saya nak sebutkan dia juga supaya tuan-tuan tahu untuk membezakan bentuk-bentuk pengisian dia. Jadi untuk kelas ini saya mengambil jalan untuk cerita teladan saja. Tapi kalau nak ulas kalimah by kalimah ni, tuan-tuan tengok. Ini belum lagi saya berikan contoh ayat yang kata nombor 1 10 manusia. Ayat apa? Nanti waktu dia panjang. Jelas kat sini supaya tuan-tuan tahu. Tapi dalam erti kata lain, dari sudut lain, tuan-tuan akan mendapati bahawa walaupun kita faham bahasa Arab, kita tak boleh terjemah terus ummah tu ummah macam kita faham. Tak. Kita kena tengok kalimah ini duduk dalam konteks ayat pasal apa. Maka diterjemahkan begitu. Wallahu ta'ala alam. Okay? Kemudian kita sambung lagi. Lepas dia teringat, wadakara, maksudnya dia terlupa lama, lepas tu baru dia teringat ba'da ummah. Ba'da ummah tapi selepas apa? Satu masa yang panjang. Okey, masa yang panjang. Ingat tak berapa tadi?
mungkin antara 3 hingga 9 tahun kan. Iyalah, kalau dah sampai 3 tahun tu panjang juga waktu kan. Okey, cuma tuan tak cerita berapa tahun dia teringat. Tuan tak cerita, tapi kita ambil tadi perkataan bid'ah 3 hingga 9. Sebab tu kita kena disiplin. Belajar Quran, belajar kisah-kisah dalam Quran, jangan korek-korek, jangan duk mencari sangat. Spesifik tahun dia berapa. Sebab kalau tuan cak cerita, maka tak payahlah. Cukup kita ambil antara 3 hingga 9. Kalau orang tanya, nak tahu juga spesifik tahun, kita kata wallahu ta'ala alam. Okey, lepas tu dia kata apa? Dia kata, ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilu. Dia kata pada raja tadi, dengan pembesar-pembesar tadi, dia kata, aku akan bagi tahu. Aku akan bagi tahu kepada kamu semua, wahai raja dan pembesar-pembesar. Apa maksud mimpi raja tadi? Dia kata, tapi dengan syarat dia kata apa? Fa'arsilun. Tolong hantar kalau aku pergi. Pergi ke mana? Pergi nak jumpa orang yang boleh taksir mimpi ni. Ayat nombor 45. Maknanya lelaki ni dia teringat. Oh, dia teringat kisah kawan dia dulu iaitu Nabi Yusuf dalam penjara. Setelah beberapa lama. Kan? Agak-agak macam mana perasaan dia ni? Dia kata, tolonglah hantar aku. Fa'arsilun. Okey, siapa yang hantar dia? Quran tak cerita. Maka jangan carilah siapa yang hantar dia. Adakah raja tu sendiri hantar dia? Wallahu ta'ala alam. Tak tahu siapa. Tapi tuan cerita, memang dia pergi kat penjara lah. Jumpa Yusuf. Kita akan masuk kejap lagi pada ayat tersebut. Kita cerita dulu dia punya teladan dia apa. Untuk adegan yang keberapa? Yang kedua, ayat 43 hingga 45. Tengok adegan dia. Okey, faedah yang ke-39 daripada 100 faedah dalam buku yang kita nak rujuk ini, maka kita dapat belajar apa? Sesungguhnya mimpi yang benar tidak semestinya dia berlaku hanya kepada orang Islam sahaja. Tak. Mimpi yang benar ini juga dia boleh berlaku kepada orang kafir. Ini adalah pelajaran nombor 39. Faham tak? Maksudnya, orang kafir ni juga Allah Ta'ala boleh bagi dia bermimpi-mimpi yang benar. Bukan hanya pada orang yang soleh saja, orang mukmin saja, tak. Tapi raja tadi sebenarnya dia tidak beriman. Dia tidak beriman, tapi dia mimpi dengan mimpi yang benar. Okey, kemudian faedah lain. Tapi bukan faedah dalam 100 faedah lah. Faedah lain adalah kita belajar lelaki yang lupa tadi tu sebenarnya adalah benda yang biasa. Kalau terlupa ni adalah benda yang fitrah manusia. Lepas tu pula kita boleh bertambah. Salah satu cara syaitan nak melupakan manusia buat kebaikan, syaitan akan melupakan seseorang. Maksudnya salah satu syaitan nak tarik kita jauh dari Allah, kadang-kadang dia menggunakan kaedah melupakan seseorang. Kan? Kita ni dah tulis dah tarikh. Hari ni nak ikut kuliah lah pada tarikh sekian-sekian. Tiba-tiba sibuk sampai terlupa. La ilaha illallah. Kita katakan terlupakan. Lah, lupanya ada kuliah hari ni, terlupa. Kan, contoh kan. Itulah syaitan ni, dia tahu kebaikan anak Adam ni, maka salah satu cara ni dia melupakan. Macam kisah lelaki tadi ni kan. Dia kata apa? Allah kata fa'ansahu, dia telah melupakan dia adalah syaitan. Itu pelajaran dia. Baik, kita pergi kepada adegan yang ketiga. Adegan lelaki tadi dia pergi cari Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, adegan nombor ketiga. Okey, lelaki ni apabila dia dihantar oleh raja tadi, oleh utusan raja tadi, dia sampailah kat penjara tu. Dia bila sampai kat penjara, dia jumpalah Yusuf. Dia kata apa? Yusuf, ayyuhas siddiq. Okey, ingat perkataan siddiq ni. Ada sabdu lagi kat sini. As-siddiq. Dia kata, Yusuf ayyuhas siddiq. Aftina fi sab'i bakaratin, sampai hujung lah. Lepas tu dia kata, la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Okey, lelaki ni apabila dia sampai dekat penjara, dia panggil Yusuf apa? Ini penting. Antara buat penting yang kita kena tengok. Bila dia jumpa Yusuf, dia cakap, Yusuf, dia kata, wahai orang yang benar. Dia panggil Yusuf dengan gelar apa? Dia kata, Yusuf, wahai orang yang benar. Dia kata. Dia jumpa Yusuf tu, dia terus panggil, Yusuf, wahai orang yang benar.
Lepas tu kata, tafsirkanlah kepada kami. Dia ulang balik mimpi yang raja tu mimpi, dia ulang sebiji sama supaya dia tak tersalah. Sebab kalau dia nukil cerita lain, nanti Nabi Yusuf akan cerita lain, akan bagi tafsir lain. Jadi cerita sama macam raja tu mimpi. Lepas tu kenapa dia nak jumpa Yusuf tu? Dia kata apa? Dia kata, la'ali, supaya aku dapat kembali kepada orang yang hantar aku tu. Maksudnya siapa yang hantar dia? Tentulah raja tadi yang hantar dia kan. Nak pergi jumpa Yusuf tadi dengan pembesar-pembesar tadi. Dia kata tak lululah tafsirkan mimpi aku ni. Mimpi kami ni. Dia ulang balik mimpi raja tadi. Dia kata supaya aku nanti boleh balik semula kepada tuanku nanti. Kepada orang yang hantarku nanti, semoga mereka dapat tahulah mimpi sebenar tu apa. Okey, agak-agak kan, apa yang Nabi Yusuf nak buat? Apa tafsiran Nabi Yusuf terhadap mimpi raja tu? Agak-agak. Kalau kita jadi Nabi Yusuf kan, kita pernah pesan kawan kita macam tu kan, kan pernah lupakan dia kan, agak-agak nak cakap apa? Kalau kita, kan, oh, kan, ada ubi ada batas kan, betul tak? Kan tadi dia pesan kat kawan dia lama kan supaya cerita kat dia, tapi mentang-mentang dah keluar penjara, oh lupa tiba-tiba, oh ada kepentingan baru nak jumpa aku balik kan. Kalau kita fikir dan perkataan macam tu kan, inilah kesempatan Nabi Yusuf untuk membalas. Tapi apa Nabi Yusuf buat? Adakah Nabi Yusuf dia membalas balik? Dia ungkit balik kenapa lupakan dia? Dan macam mana Nabi Yusuf dia nak tafsirkan mimpi raja tadi? Apa dia akan buat? Kita biarkan dia menjadi pertanyaan. Jadi soalan pertama adalah, apakah yang Nabi Yusuf akan tafsirkan terhadap mimpi raja tersebut? Adakah dia direct terus tafsirkan? Ataupun dia buat apa? Okey, itu soalan pertama. Okey. Yang kedua, macam mana Nabi Yusuf dia boleh tafsirkan mimpi raja tu? Apa kekuatan Nabi Yusuf? Macam mana dia boleh tafsirkan mimpi raja tu nanti? Okey, itu soalan nombor 2. Kan? Itu soalan nombor 2. Okey, selesai. Dapat dua soalan ni? Sebelum saya pergi kepada ayat dia, suspend dulu. Walaupun kita dah tahu kan, tapi dua soalan ni membantu kita untuk menghayati. Kalau kita masuk dalam filem tu, dia macam ada bunyi-bunyi sikit kan, thriller kan, jeng-jeng-jeng bunyi kan, macam tu kan, bagi suspense sikit. Okey. Apa yang Nabi Yusuf akan tafsirkan? Adakah Nabi Yusuf dia akan tafsirkan direct, 7 lembu tu apa, 7 lembu gemuk tu apa, 7 lembu yang kurus makan lembu gemuk tu apa makna 7 tangkai tadi, apa maksud 7 yang kering tadi kan? Apa maksud dia? Nabi Yusuf boleh je termahkan direct. Tapi apa yang Nabi Yusuf akan buat? Kita akan belajar daripada karakter Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dan macam mana Nabi Yusuf dia boleh tafsirkan mimpi tersebut. Jadi kita pergi pada soalan nombor 2 dulu. Macam mana Nabi Yusuf dia boleh mentafsirkan mimpi itu? Okay. Tak ada dalam nota tu terkena salin. Sebenarnya ada dalam ayat pun. Tapi dalam nota tu saya tak tulis lah. Sebenarnya saya nak tuan-tuan salin juga sebenarnya. Kalau saya bagi terus semua benda nanti tak tersalin pula. Salinlah sikit salin. Saya kadang-kadang betul tuan-tuan dapati kadang-kadang ada nota tak semua saya beri maklumat. Ada masa saya bagi sikit untuk salin sebab saya nak tuan-tuan merasai. Saya nak minta tuan-tuan merasai, menghayati tentang kepentingan menyalin maklumat. Penting sangat. Kalau menyalin maklumat ni tak penting, Allah tak sebutlah kepada Nabi Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dalam surah Al-Iqra' dan surah Al-Alaq, pelajaran yang Nabi dapat yang awal-awal di Gua Hira, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad bahawa ilmu ini yang akan dapat yang Allah ajar adalah daripada pen, daripada pena. Jadi nak menghayati surah Al-Alaq, sebab tu tuan-tuan kena salin. Sedikit maklumat, tak banyak pun, sikit je maklumat nak salin tu. Kan? Supaya kita juga dapat merasai kenapa dalam Al-Quran ni ada surah Al-Qalam. Kenapa dalam Quran ada satu surah namanya pena?
Saya nak bagi tuan-tuan merasai pentingnya menulis ni. Sangat penting. Lepas tu kalau pergi mana-mana majlis ilmu, kalau tak ada pensel box, kalau tak ada benda ditulis tu rasa macam, ya Allah. Maknanya tak belajar lah tu. Tulis kecuali lah kalau kita sambil buat kerja, tak apalah. Sambil buat kerja tu tak kisahlah. Tapi kalau kita memang duduk, dengar, tulislah. Okey. Saya nak sebut. Kenapa Nabi Yusuf, macam mana dia boleh taksir mimpi raja tadi? Sebab ni mimpi yang besar ni. Okey, pertama, tuan-tuan ingat tak yang Nabi Yusuf ni sebenarnya mimpi raja tadi sebenarnya dia telah melalui beberapa kisah mimpi dalam hidup dia. Maksudnya kisah raja tadi tu Nabi Yusuf dapat berdasarkan beberapa mimpi yang telah dia alami. Mimpi pertama apa? Mimpi pertama tu maksudnya macam mana Nabi Yusuf ada kekuatan, dia boleh tafsirkan mimpi raja tadi dengan tepat. Lepas tu nanti kita akan belajar, Nabi Yusuf bukan sekadar dia boleh tafsir mimpi tadi, dia boleh bagi satu lagi tahun yang berikutnya apa jadi. Tengok Nabi Yusuf bagi. Okay. Macam mana dia boleh dapat semua maklumat tu? Okay, yang pertama, tuan-tuan masih ingat lagi tak? Sewaktu dia ceritakan dekat bapa dia Yaqub mimpi dia, yang masa tu kan bapa dia cakap dekat dia, ingat tak? Nanti buka balik ayat nombor 6. Yang bapa dia cakap apa? Dia cakap, nanti Allah akan ajarkan kepada engkau ilmu mimpi. Nampak tak kata-kata Nabi Yaqub? Nanti tengok balik ayat nombor 6. Sebab tu jangan lupakan ayat sebelumnya. Kerana ayat sebelum itulah yang memberikan lagi penerangan ayat yang kita nak belajar ni. Okey, semasa bapaknya, ayat nombor 6. Ayat nombor 6 ni yang bapak dia akan cakap, dia cakap kepada, ingat tak yang dia cakap kepada, yang dia pernah cakap Nabi Allah Yaqub alaihi wassalatu wassalam, yang dia pernah cakap kepada Yusuf, nanti Allah akan ajarkan engkau mimpi. Okey. Lepas tu, tuan-tuan ingat tak yang Nabi Allah Yusuf membesar dekat rumah Al-Aziz, yang Allah telah tetapkan, Allah kata Allah telah tetapkan Yusuf berada di rumah Al-Aziz tu. Masa dia duduk di rumah Al-Aziz tu lah Allah telah ajarkan kepada dia mimpi, ilmu mimpi. Buka balik ayat nombor 12. Maksudnya Nabi Allah Yusuf ketika dia membesar, duduk di rumah Al-Aziz, okey, duduk di rumah yang perempuan nak menggoda dia tadi tu, dekat situlah Allah Ta'ala ajarkan dia ilmu mimpi. Dan masih ingat lagi tak, Nabi Yusuf telah ada pengalaman yang dia sendiri telah mentafsirkan betul mimpi dua rakan dia dalam penjara ayat 41. Nampak tak? Jelas tak? Dah boleh ingat balik semua? Kan lelaki yang pergi minta raja hantar dia jumpa Yusuf ni, kan dia itulah yang Nabi Yusuf telah tafsirkan mimpi dia. Maksudnya Nabi Yusuf telah ada pengalaman tentang mimpi dia. Maknanya ketiga-tiga perkara ini, Nabi Allah Yusuf dia mentafsirkan mimpi raja itu, sebenarnya dia telah diajarkan oleh Allah. Kita kena letak tu watak Allah Ta'ala kat situ. Allah Ta'ala yang telah mengajarkan ilmu mimpi kepada Nabi Allah Yusuf. Dua tempat yang Nabi Allah Yusuf hanya Allah ajar ilmu mimpi secara teori lah. Ajar mimpi itu apa, taksir mimpi. Tapi Allah tak sebut taksir mimpi yang macam mana. Tetapi telah terbukti Nabi Allah Yusuf mimpi dia benar, dia tahu mentaksir mimpi, dia telah mentaksirkan mimpi dua rakan dia tadi. Ingat tak 41? Okey, ni kekuatan Nabi Yusuf, dia mentaksir mimpi bapak dia. Mimpi raja ni. Sebab mimpi raja ni besar. Okey, selesai. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi pada taksir mimpi ni, mimpi raja tadi, tuan-tuan kena tahu bahawa raja yang bermimpi inilah mimpi yang terakhir sekali yang ada dalam kisah Nabi Allah Yusuf. Okey, kisah raja bermimpi ni adalah kisah mimpi yang terakhir sekali. Jadi kalau kita nak himpunkan daripada Nabi Allah Yusuf pernah bermimpi sampailah raja tadi bermimpi, dalam kisah Nabi Allah Yusuf hanya ada 3 mimpi saja. Yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tu bukanlah maksudnya Nabi Yusuf bermimpi, tapi ada Nabi Yusuf bermimpi, ada Nabi Yusuf mentaksir mimpi. Yang pertama, masih ingat yang Nabi Allah Yusuf sendiri pernah bermimpi, ayat nombor 4, yang Nabi Allah Yusuf sendiri pernah bermimpi ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Ini mimpi yang Nabi Allah Yusuf mula-mula hadapi.
Yang kedua, Nabi Allah Yusuf menghadapi tentang ilmu mimpi ketika dia mentafsirkan mimpi 2 rakan penjara dia. Nampak tak? Mimpi 2 rakan penjara dia. Ayat nombor 36. Dan kisah Raja Mimpi tadi adalah mimpi yang terakhir sekali dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Okey, dah selesai tentang tiga mimpi ini. Kita dapat, okey, dah tahu apa kekuatan Nabi Allah Yusuf dapat. Semua yang dia akan taksir mimpi ni, semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Okey, dapat Okey. Maka berdasarkan semua ilmu mimpi yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Allah Yusuf, maka apabila kawan dia tadi datang minta dia mentafsirkan mimpi, maka Nabi Allah Yusuf tanpa berlengah-lengah dia terus mentafsirkan mimpi kepada rakannya tadi tu, tetapi bukan sekadar dia mentafsirkan mimpi. Dia beri nasihat lagi. Dia beri panduan lagi. Dia tuan-tuan, kalau nak tafsir mimpi, mudah je Nabi Yusuf kan. Dia boleh je macam ni. Kalau kita baca ayat ni kan, Nabi Yusuf bagi explanation lagi. Dia bagi consultation lagi kan. Kalau setakat nak tafsir mimpi, Nabi Yusuf boleh je jawab. Mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Maksud dia nanti akan ada 7 tahun musim subur, 7 tahun musim kemarau. Habis. Boleh je Nabi Allah Yusuf taksir mimpi macam tu. Cukuplah, selesailah. Itulah taksir mimpi dia. Tapi Nabi Allah Yusuf bukan sekadar mentafsirkan mimpi, tetapi dia memberikan cadangan. Dia memberikan consultation lagi. Dia memberikan cadangan kepada orang yang mimpi tadi tu, kepada raja mimpi yang bermimpi tadi, apa nak buat pada mimpi yang benar tu. Dia berikan lagi cadangan dia. Kalau ikutkan, cukuplah taksir mimpi. Sebab lelaki tu minta taksir mimpi. Tapi Nabi Allah Yusuf memberikan cadangan pada tafsiran mimpi itu. Inilah watak yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam yang perlu kita belajar. Dahlah dia tak mengungkit semula apa yang lelaki itu telah lupa. Ingat tak? Disebabkan lelaki itu lupa, dia nak bagi tahu dia dalam penjara duduk hingga 3 hingga 9 tahun dalam penjara. Nabi Allah Yusuf dia tak ungkit pun yang lepas-lepas. Nampak tak? Dia tak ungkit pun yang lepas-lepas. Kita kalau orang lupa jasa baik kita, tiba-tiba setahun, 2-3 tahun jumpa kita balik, kita mulalah ngungkit balik semula. Dah orang tu minta tolong. Baru sekarang kau nak minta tolong kat aku semula. Kau lupa ya, masa aku susah dulu ya. Sakit hati orang tu, kesian dekat orang tu. Nabi Yusuf tak macam tu. Dia tak ungkit semula. Dia terus bagi jawapan. Lepas tu dia beri pula consultation hour. Consultation hour ni pun dia bagi cadangan pun tak kena bayar. Kalau kita kan, consultation hour pun nak kena bayar mahal pula tu. Tak ada lah, gurau je. Okay. Mari kita masuk ayat nombor 47. Ada waktu lagi sikit kan? Nabi Allah SWT kata apa? Dia kata, qala tazra'una sab'a. Dia kata apa? Dia kata, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih. Illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Allah Yusuf memberikan, bukan sekadar taksir mimpi tau. Dia memberikan cadangan-cadangan dan nasihat. Dia menjawab. Qala, dia menjawab. Tazra'una. Dia kata, hendaklah kamu semua bercucuk tanam. Bertanilah. Bercucuk tanam. Tazra'una ni kamu semua bercucuk tanamlah. Kena berapa lama? 7 sinin. Dalam tempoh 7 tahun. Nak kena cucuk tanam tu macam mana? Da'aba. Da'aba ni maknanya buat betul-betul. Berturut-turut. Jangan putus. Jangan tahun pertama tanam, tahun kedua tanam. Tak, dia kata. Tanam, dia kata. Cucuk, lanjutkan. Dia kata. Sampai 7 tahun. Dia kata. Nabi Allah Yusuf, kenapa dia sebut 7 tahun? Kenapa perlu bercucuk tanam? Ingat tak tadi? Yang 7, ada 7 ekor lembu? Kan pada simbolik 7 ekor lembu. 7 ekor lembu yang gemuk. Nampak tak? Lepas tu 7 tangkai.
yang pasal tadi kan, betul tak? Jadi Nabi Allah Yusuf dia tahu yang 7 tahun yang gemuk, 7 tahun tangkai tadi dia ada kaitan dengan bercucuk tanam, lepas tu ada kaitan dengan 7 tahun yang subur. Jadi Nabi Yusuf berkata, cucuk tanam dalam tempoh 7 tahun berterusan, jangan terputus, tak terputus. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, fama hasadtum fadharuhu fis sumbuli. Dia kata, kemudian apa yang kamu dah tanam tadi, dah tuai, dah masak, dia punya biji-bijian tadi, dia kata, biarkan dia berada pada tangkai-tangkainya. Tak payah nak dirungkaikan dia punya biji-biji tadi. Biar dia duduk dengan tangkai-tangkai dia. Biarkan dia kata. Illa qalilam mimma ta'kulun. Kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu nak jadikan untuk makan. Maksudnya Nabi Allah Yusuf dia bagi cadangan. Dia kata 7 tahun tu bertanilah. Tani cukup-cukup. Jangan berhenti. Kata dia. Sebab tahu 7 tahun tu 7 tahun dia akan subur. Lepas tu dia kata kalau dah macam kita kan padi tak kan biji-bijian kan lepas dah ada dekat tangkai, jangan pecahkan tangkai-tangkai dia. Biar dia dekat situ simpan. Maksudnya okey, maksudnya Nabi Allah Yusuf dia sebenarnya Nabi Allah Yusuf dia nak suruh apa? Dia nak suruh simpan. Simpan biji-bijian tu, gandum ke, barley ke, apa ke, simpan tapi jangan pisahkan dia dengan daun-daun dia, dengan tangkai-tangkai dia. Mungkin wallahu a'lam sebab apa? Mungkin sebab nak tahan lama ke, mungkin nak mengelakkan serangga dan sebagainya kan, sebab tengok dia daun kering kan. Lepas tu dia kata, kecuali sedikit yang kamu makan. Sedikit kamu makan ni maksudnya Nabi Allah Yusuf kata apa? Dia kata, masa simpan tu, kalau nak makan, ambil sikit dia kata. Ni dia panggil sistem catu lah. Dia kata, simpan apa yang tanam tu, 7 tahun tu, tuai, jangan pisahkan dengan tangkai dia. Lepas tu kalau sikit untuk makan, boleh ambil. Boleh dibahagikan, dia kata. Okey, itu ayat nombor 47. Lepas tu Nabi Allah Yusuf cakap lagi. Dia kata, summa ya'ti min ba'di dhalik. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, kemudian akan datang selepas tahun tersebut, dia kata, sab'u syidadun. 7 tahun yang kemarau yang syidad. Syidad ni kemarau yang besar, kemarau yang panjang. Maksudnya 7 tahun nanti, kau tanamlah apa sekalipun, tak akan tumbuh. Sebab tu musim 7 tahun kemarau yang panjang, kemarau yang berterusan, dia kata. Sab'u syidad. Macam mana Nabi Allah Yusuf diberi taksir macam tu? Sebab dia memahami tentang 7 ekor lembu yang gemuk. Lepas tu 7 tangkai yang kering kan. Ada 7 tangkai yang kering tadi. Itu daripada taksir tu dia kata tahun yang kemarau, 7 tangkai kering tu maksud dia apa? 7 tangkai kering tu kalau dia ikat apabila musim kemarau, maksudnya musim kemarau ni maksudnya musim kemarau ni dia tak boleh tanam tanaman tu kan tangkai kering, maksudnya menyebabkan tanaman tu tak tumbuh. Dalam masa yang sama, kenapa 7 ekor lembu kurus makan yang gemuk? Maknanya 7 tahun kemarau ni, dia akan menyebabkan simpanan kamu 7 tahun tu akan habis lah. Apa tak? 7 tahun, 7 ekor lembu yang gemuk, dengan 7 tangkai yang segar, kan, yang basah tadi, merujuk kepada 7 tahun yang subur, yang kalau tanam, akan tumbuh apa saja, tanamlah. Tapi 7 ekor lembu yang kurus, makan yang gemuk tadi, maksudnya akan ada 7 tahun musim yang tanamlah apa-apa. Takkan hidup, tapi dia akan menghabiskan 7 tahun yang kamu simpan. Buat 7 ekor yang kurus tadi kan, kurus, dia memakan yang 7 ekor lembu yang gemuk. Maksudnya 7 tahun musim kemarau akan menghabiskan bekalan-bekalan disimpan sebanyak 7 tahun yang masa subur tadi tu. Dia kata yaqulna ma qaddamtu lahunna, dia kata illa qalilan mimma tuhsinun. Okey, yang kamu sediakan kecuali sedikit apa yang kamu simpan. Sedikit apa yang kamu simpan ni maksud dia buat catuan lah. Maksudnya tak semua. Maksudnya menghabiskan makanan yang kamu sediakan, menghabiskan makanan sediakan sudah tentulah. Apabila tak cukup bekalan, maka diedarkan, dibahagi-bahagikan, kecuali apa yang kamu simpan. Yang simpan tu maksud dia apa? Yang dia catu tak boleh bagi siapa. Jadi memang kena simpan.
Tak boleh nak dihabiskan. Maksudnya bagi dengan jimat-jimat cukup-cukup aja. Macam kita ada vaksin lah kan, dapat vaksin kan. Kalau kita contohkan, kita memang tak ada bekalan dah. Jadi kita kena bagi yang maksudnya cucuk tu betul-betul pada orang yang perlu ke. Macam itulah contoh. 7 tahun. Maksudnya ada yang, maksudnya dipanggil sistem catuan lah. Sistem catuan, lepas tu bagi dengan adil, bagi siapa yang perlu untuk makan, insya-Allah. Apa yang kamu simpan. Itu kata Nabi Allah Yusuf. Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata pada ayat 49 kan. Kalau tafsiran mimpi, habislah. Ayat 47 dengan 48 adalah untuk tafsiran mimpi. Sesarat tafsir mimpi tu. Tapi Nabi Allah Yusuf memberikan lagi consultation hours. Dia kata dia nak sebut pula tahun yang berikutnya jadi apa. Tahun berikut tu, soalan dia adalah, apakah firasat Nabi Allah Yusuf selepas 14 tahun tersebut? Sebab ayat dia satu lagi. Maksudnya Nabi Allah Yusuf, kalau bertaksir mimpi dah selesai dah. 7 tahun tanam, 7 tahun kemarau. Dah habis dah tadi tu. Tapi Nabi Allah Yusuf, dia ada sebut lagi satu ayat. Ayat selepas tahun yang ke-14. Maknanya tahun ke-15. Maknanya selepas 7 tahun kemarau tu, apa yang akan berlaku lepas tu? Inilah soalan yang kita tanyakan. Maka Nabi Allah Yusuf kata, pada ayat nombor 49, dia kata apa? Dia kata, summa, kemudian, ya'ti min ba'di dhalika amun. Dia kata, nanti dia kata, akan datang pula sesudah itu 1 tahun. Dia kata akan datang pula tahun itu, tahun berikutnya. Yughathun an-nas, yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Okay, Nabi Allah Yusuf kata, ini bukan dalam mimpi, mimpi tadi dah habis dah. Dah ditaksirkan dah. Tapi Nabi Allah Yusuf kata, lepas 7 tahun yang kemarau tu, boleh kita katakan, maka ada 7 tahun yang subur kalau ditanam. Okay. Lepas tu ada 7 tahun berikutnya musim kemarau, tak ada boleh tanam apa-apa. Lepas tu dia kata lepas 7 tahun berikut, maknanya 14 tahun lah. 7 tahun yang subur, 7 tahun kemarau. Lepas tu dia kata tahun yang ke-15. Dia kata masa itu yughathun nas, akan diturunkan Allah. Yughathu maksudnya hujan. Yughathu tu maksudnya hujan. Nabi Yusuf kata pada lepas 7 tahun kemarau tu, tahun ke-15, dah tak kemarau dah. Allah akan turunkan hujan kepada manusia, yang masa hujan-hujan tu turunlah kata Nabi Allah Yusuf, wa fihi ya'sirun. Pada waktu itulah mereka dapat memberah anggur. Maksudnya tahun tu subur balik. Okey. Jadi kalau kita belajar pada ayat ni kan, Nabi Allah Yusuf bukan sekadar mentaksir mimpi, tapi dia beri cadangan lagi. Lepas tu dia sebut pula tahun yang tak ada termasuk dalam mimpi ini. Maka apa pengajaran yang dapat kita belajar? Kita tutup dengan pengajaran ayat 46 hingga 49. Pengajaran pertama kita dapat belajar, Nabi Allah Yusuf memang seorang yang benar, seorang yang sangat bercakap benar, seorang yang benar, sedir. Ingat tak ada lelaki tadi, dia jumpa Yusuf kan? Sampai dia kat penjara, dia kata, Yusuf, wahai orang yang benar, sedir. Gelaran as-siddiq benar ni bukan sekadar bercakap benar, tak. Perbuatan dia benar, iman dia benar, benar segala segi. Itu orang yang benar. Nabi Allah Yusuf seorang yang siddiq. Okey. Faedah nombor 40 daripada 100 faedah teladan kisah Nabi Allah Yusuf, kita tengok macam mana ikhlasnya Nabi Yusuf ni dalam dia membantu rakannya tadi. Tetap dia tak ungkit balik. Dia tak minta upah pun. Kalau kau nak aku taksir mimpi, bebaskan aku. Minta raja terbebaskan. Kan contoh. Tak ada pun. Dia tak pun. Dia terus tunaikan. Menunjukkan keikhlasan yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Dan faedah nombor 41, kita belajar tentang prinsip ekonomi dekat situ. Ada tahun berjimat cermat. Betul tak? Penjagaan terhadap harta benda. Kita kena belajar ni. Kerajaan Malaysia, kerajaan kita nak baju kena belajar. Janganlah masa ada duit banyak, masa subur,
masa kita kaya raya, duit kita tinggi, belanja pada benda-benda yang tak penting, yang tak ada keperluan. Lepas tu masa duit jatuh, orang jatuh, mulalah rakyat jadi susah. Bercatu sini, bercatu sini. Masa senang, tak ada simpan. Patutnya masa banyak itulah perlu disimpan. Belanjawan tu kena ni. Bukan kerjanya habiskan je benda-benda yang tak perlu. Macam Nabi Yusuf pesan apa? Dia pesan apa? Dia kata tanam. Lepas tu simpan. Jangan pisahkan di tangkai. Maknanya apa? Jimat cermat. Kalau nak makan, baru gunakan. Tapi kita masa kita ada sumber banyak kan, ekonomi kita bagus, buat semua benda yang tak ada keperluan. Tiba-tiba waktu dah jatuh, macam-macam. Jadi kita belajar kat situ. Pada prinsip penjagaan terhadap harta. Sebab tu kisah Yusuf ni dia bagus. Dia kisah sebab dia cover dalam bab ekonomi. Okey, lepas tu kita belajar dekat sini apa? Macam mana Nabi Allah Yusuf boleh tahu tahun itu, tahun ke-15 tu tahun turun hujan? Sini. Ni faedah nombor ke-42. Kalau kita tengok dalam buku ni, saya terubah sikit ayat dia. Nabi Allah Yusuf dia tahu tahun 15 tu adalah tahun yang subur. Itu adalah wahyu dari Allah. Itu memang wahyu dari Allah. Allah yang bagi tahu kepada Nabi Allah Yusuf. Kan? Sebab tahun ke-15 hujan turun tu bukan mimpi. Tapi Allah tak yang menyebutkan kepada Nabi Allah Yusuf. Dia adalah wahyu dari Allah. Ini menunjukkan bahawa itu adalah mukjizat yang membuktikan kebenaran bahawa Nabi Allah Yusuf itu adalah benar-benar seorang Rasul. Lepas tu, kita pergilah yang berikutnya, dua yang terakhir dekat sini apa? Kita juga kena belajar. Menggunakan kepakaran, ilmu yang ada untuk kepentingan umat dan rakyat. Ingat Nabi Allah Yusuf tadi, kan? Dia ada ilmu, dia tahu taksir mimpi. Dia taksir mimpi juga, tapi dia bagi cadangan untuk rakyat. Nabi Yusuf dia pakar dalam mimpi kan. Dia tak kedekut ilmu dia. Dia bagi cadangan pula. 7 tahun tu nak buat apa, tanam, jangan pisahkan pada tangkai dia. Betul tak? Itu menunjukkan Nabi Allah Yusuf. Dia menggunakan segala kepakaran yang Allah bagi kepada dia untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat. Ingat tu tuan-tuan perempuan. Kalau Allah berikan kita ilmu, kita ada kepandaian, jangan fikir untuk diri sendiri je. Nabi Allah Yusuf boleh je gunakan untuk diri sendiri dia. Dia boleh je kata, 7 tahun mimpi tu, 7 tahun subur, 7 tahun kemarau dah habis kat situ. Lepaslah. Itu tak mimpi dia. Tapi kerana dia memikirkan tentang umat, kan nanti nak buat apa musim kemarau, dia pun tak tahu nak buat apa-apa. Dia bagi cadangan pula. Itu memikirkan apa? Kita kalau ada kepandaian, ada ilmu, manfaatkanlah untuk agama Allah. Bantu orang susah. Bantu. Jangan hanya memikir untuk diri sendiri. Jangan memikir diri sendiri. Kita ada kepandaian tentang ubat-ubatan, contoh kan, ajar pada orang. Okey, beri. Jangan charge mahal-mahal sangatlah untuk consultation hour. Kadang-kadang consultation hour untuk ubat-ubat ni kadang-kadang pun mahal juga kadang-kadang kan. Tengok orang datang dan fikir sikit. Okey, boleh dibayar khidmat tu, tapi janganlah melampau-lampau kan. Baru sembang 1 minit je, charge dalam bil berapa ni? Okey, kalau boleh fikirkan juga untuk kesihatan. Apabila orang tu sihat, dengar cakap kita, dia boleh solat, dia solat sebab kita dapat pahala banyak. Okey, dan kita juga belajar adanya sistem catuan dalam makanan. Sistem catu. Jadi kita kena belajarlah jimat cermat dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita banyak teladan daripada kisah Nabi Yusuf, kita dapat manfaat dan kita dapat berkat. InsyaAllah kita sambung lagi minggu hadapan. InsyaAllah kan, ada lagi kod. Kita buat online lah bagi siapa habis satu faedah ni. Boleh ya Datin Shina? Kita sambung minggu depan ya untuk adegan yang terakhir sekali, iaitu untuk babak ketiga. Maknanya minggu depan habiskan babak 3, adegan keempat, lepas tu saya akan bagi nota untuk babak keempat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan apa-apa? Persoalan? Okey, tak ada soalan? Ya. Dalam chat pun tak ada Ustaz. Tak ada lah, okey lah. Okay. Sebab sekarang ni pun dah mula ramai dah kena tak boleh bekerja work from home.
Sebab semua pun sebab dah anak-anak pun dah sekolah ramai, so jalan pun dah mula jam, semua orang pun dah tak boleh nak mengikuti kuliah secara online sebab nak kerja kan. Tapi tak apalah, kalau sempat saya bagi rakaman, nanti insyaAllah saya cuba berikan rakaman dia pada siapa-siapa yang tidak dapat mengikuti pengisian pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak ada soalan, kita jumpa minggu depan ya. Dato' Shina insyaAllah hadir lagi ya. InsyaAllah. Okey. Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kepada Datin Shina, Datuk Amirul sekeluarga, juga kepada tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian ya. Semoga Allah memberkati kalian semua. Barakallahu fikum. Semoga Allah bagi rahmat kepada kita. Kisah yang sangat baik Ustaz. Terkesima dengar sebab Ustaz cerita Nabi Yusuf boleh je dia cakap apa? Dia macam cakap sombong kan, tapi dia tak balas dendam. Lepas tu kita kalau ada bagus kita tolong orang walaupun orang tu tak minta pun kan, consultation tu dia tolong kan. Betul, alhamdulillah. Tu memang dengar Ustaz cakap tu macam terkesima lah. Okey. Alhamdulillah. Itulah sebaik-baik kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Okey, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita bongkarkan lagi beberapa faedah-faedah lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan juga Datin Shina. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, saya endingkan ya Datin ya. Okey, Ustaz. Okey, Terima kasih.